Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang dimaksudkan dengan ICT? ICT merujuk kepada Information, Communication and Technology, ataupun dalam bahasa kita panggil dia sebagai Teknologi Maklumat dan Komunikasi. TMK ataupun ICT iaitu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berhubung antara satu sama yang lain, tidak kira tempat maupun masa. Contohnya, sosial media dan alat komunikasi yang kita gunakan hari-hari seperti Facebook, Twitter, Instagram, kan? Jadi kita selalu gunakan telefon bimbit ataupun komputer. Jadi, soalannya, adakah kewujudan ICT ini membawa kita kepada ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya? Dalam penggunaan ICT, ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan supaya kita tidak menyalahgunakan platform ini, iaitu adab dan etika. Apa kedua-dua ini? Adab merujuk kepada tingkah laku dan tutur kata yang sopan tanpa mengira latar belakang. Etika pula merujuk kepada set prinsip moral yang mengawal tingkah laku individu ataupun kumpulan. Jadi, adakah kewujudan ICT ini membawa kehidupan kita ke arah kebaikan ataupun sebaliknya? Dalam bahagian ini, saya akan mengemukakan isu-isu kontemporari penggunaan ICT terhadap ekonomi, sosial budaya, alam sekitar dan politik. Yang pertama adalah berkaitan ekonomi. Pada zaman yang serba canggih ini, ICT merupakan aspek yang paling penting untuk meningkatkan kemajuan pembangunan ekonomi. Seperti mana yang kita tahu, ramai peniaga yang menggunakan aplikasi atas talian seperti Shopee, Zalora dan Lazada untuk melaraskan perniagaan mereka. Namun, terdapat juga segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab melakukan aktiviti-aktiviti haram seperti penipuan atas talian yang ditunjukkan di dalam video berikut. Suatu golongan atau peristiwa yang sering dilihat pada mana-mana laman web sosial telah mewujudkan term keyboard warrior, iaitu cyberbullying. Golongan ini mewujudkan cancel kultur yang mana asalnya berniat baik untuk menyebarkan kesedaran, tetapi menjadi tidak terkawal, terutamanya sebab mempunyai animus persona di online, maka lebih berani untuk berkata atau memaki orang lain. Disebabkan itu penting adanya adab dan etika. Hal ini supaya tidak bertambah ketegangan di antara golongan-golongan yang berbeza kaum, generasi dan sebagainya. Kontemporari ICT yang seterusnya adalah berkaitan dengan alam sekitar. Disebabkan lambakan pengeluaran produk teknologi terbaru seperti telefon pintar, secara tidak langsung ia boleh menyumbang kepada kemerosotan kualiti alam sekitar. Hal ini kerana model-model yang lama yang tidak digunakan akan dibuang begitu sahaja. Model ini juga akan dibuang di tempat pelebusan yang tidak selamat dan membuang tidak mengikut prosedur yang baik. Tanpa kita sedari, sebenarnya model ini mengandungi bahan kimia yang berbahaya seperti lead, cadmium dan merkuri. Secara tidak langsung, bahan ini mampu menjejaskan kualiti air, udara dan tanah, yang mana ia merupakan sumber untuk digunakan oleh masyarakat di dunia ini pada masa kini dan masa akan datang. Jadi, adakah anda berasa yakin untuk mendukung pembelian keluaran produk teknologi telefon pintar yang terbaru hanya untuk mengikuti peredaran zaman? Adakah anda rasa patut? Adakah anda patut mengutamakan kepentingan diri melebihi kepentingan dunia, yang mana sumber ini dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat pada masa kini dan pada masa akan datang? Pilihan terletak di tangan anda, maka buatlah keputusan dengan baik. Tabir urus kini memberi tumpuan kepada demokrasi, penyertaan dan ketelusan. Negara bukan lagi satu-satunya yang berpengaruh ke atas sistem mengawal selia subsistem saintifik, teknikal dan lain-lain. Dan cara baharu ini adalah supaya dilakukan di kalangan
sebagai aktor. Dalam 2 dekad yang lalu, internet telah mempengaruhi kehidupan manusia termasuklah demokrasi. Sejak kedatangan internet di 1990-an yang lalu, ia telah mewujudkan suatu fenomena baru yang dikenali sebagai komunikasi politik dalam talian. Ia secara mendadak telah mengubah amalan komunikasi politik tradisional yang dimediasi oleh media konvensional. Secara teorinya, ia meneroka bagaimana internet boleh mengubah suai teori komunikasi politik klasik. Bagaimana watak baharu internet mempunyai potensi kesan untuk menghasilkan kualiti dan kuantiti komunikasi politik yang lebih baik serta ia boleh menimbulkan isu bermasalah dalam proses tersebut. Maka dapat dilihat potensi peranan internet dalam proses komunikasi politik. Dalam era teknologi yang semakin pesat membangun ini, ICT memang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seharian kita. Tetapi, isu-isu yang dibincangkan tadi akan kekal berterusan sekiranya kita tidak bertanggungjawab dan menghayati etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Peraturan pertama, ingat komunikasi sesama manusia. Peraturan kedua, ikuti piawai kelakuan online seperti yang anda ikuti dalam kehidupan sebenar. Berhemahlah dalam dunia cyber. Kelakuan atau kod etik bernilai rendah perlu dijauhi walaupun ada sesetengah daripada kita berfikir tidak mengapa. Malah ada yang beranggapan boleh diterima. Peraturan yang ketiga ialah ketahuilah di mana anda berada di dalam dunia cyber. Ketahuilah di mana anda berada di dalam dunia cyber. Setiap platform mempunyai adab yang berbeza di mana ada setengah perlakuan adalah diterima di platform ini, manakala perlakuan tersebut adalah kurang sopan di platform yang lain. Misalnya, setengah isu perbincangan adalah sesuai dibincangkan di Facebook, manakala isu tersebut adalah kurang sopan untuk dibincangkan di Twitter. Kata penggunaan ayat di dunia cyber, what stay in Twitter, stay in Twitter. Perhatikanlah situasi sekeliling ketika menggunakan platform media tersebut sebelum terbabit. Akan buruk padanya sekiranya tidak peka akan situasi sekeliling. Oleh sebab itu, habiskanlah sedikit masa untuk memerhatikan perbualan atau membaca arsip yang ada dan kemudiannya dapatkanlah suasana daripada pengguna yang biasa daripada platform berkenaan. Menghormati masa orang lain. Tidak dinafikan, ICT telah menjadi satu keperluan dalam kehidupan seharian kita. Tetapi, adakah kita menjaga adab dan etika kita supaya penggunaan ICT yang kita gunakan ini tidak disalahgunakan? Sebagai kesimpulan, penggunaan ICT mempunyai cara yang betul, iaitu beretika dan beradab. Tetapi, kita hari ini, adakah kita hari ini menggunakan ICT dengan cara yang betul?